Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Faslun, ini satu pasal, kemudian hendaklah kamu peliharakan akan segala anggota ini. Jadi ini satu pasal, satu bab yang baru, yakni kemudian hendaklah kamu pelihara akan segala anggota ini yang empat. Maka hendaklah kita menjaga anggota yang empat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Sesiapa yang mampu menjaga anggota ini, maka eloklah amalannya. Baiklah amalannya akan menyebabkan hatinya ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Ibadatnya akan dikira oleh Allah Ta'ala. Kerana banyak orang yang melakukan amal ibadat, kadang-kadang dia tidak dapat menjaga anggota yang telah dikurniakan oleh Allah. Apakah ia anggota? Yakni anggota ini yang empat, yang iaitu asalnya yang pertama mata. Yang pertama adalah anggota mata. Maka hendaklah kamu menjaga mata daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak menjaga mata, nanti hati kita akan kotor, hati kita akan rosak kerana kita tidak menjaga mata. Luqmanul Hakim, seorang yang banyak memberi nasihat kepada orang lain, sehingga kan orang berjumpa dengannya tiap-tiap hari berjumpa dengannya. Kadang-kadang nasihat ni mudah saja. Orang datang berjumpa dengannya, hanya dia kata bertakwalah kamu pada Allah. Itu saja kadang-kadang. Tapi orang bila dengar nasihat dia terus berubah. Sedangkan nasihat takwa itu sudah banyak didengari, tetapi apabila keluar daripada lidahnya, orang jadi terkesan di dalam hatinya. Lalu dikatakan tiap-tiap hari ramai berpusu-pusu, berbondong-bondong orang ramai pergi rumah dia minta nasihat. Akhirnya ditanya kepadanya, bagaimana nasihatmu mudah diikuti oleh orang lain? Bagaimana nasihatmu mudah diamalkan berbanding dengan orang lain? Dia menjawab, kerana aku menjaga mata. Itu saja. Kerana menjaga mata. Apabila menjaga mata, maka bercahayalah hatinya. Apabila hati bercahaya, maka hati ini akan menembus kepada hati-hati manusia yang lain. Maka sesungguhnya yang pertama, jagalah mata. Tersebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan bahawa seseorang itu wajib menjaga matanya daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kalau lelaki melihat wanita yang mahram ataupun yang halal nikah dengannya, ataupun yang kedua melihat gambar-gambar yang membawa menarik kepada nafsu, yang melalaikan dia, ataupun perkara-perkara yang boleh membawa kepada kemungkaran. Maka melihat perkara-perkara ini adalah membawa kepada dosa yang besar. Hari ini macam-macam berlaku. Dalam telefon pun boleh, dalam internet pun boleh, dalam televisyen pun boleh, dalam majalah pun ada, macam-macam ada. Sehingga kan manusia hari ini seolah-olah tidak dapat lari daripada perkara-perkara mungkar. Dalam sebab kabur itu secara biasa saja mendedahkan aurat, memakai pakaian yang seksi. Dan begitu jugalah kadang-kadang melalui telefon, lebih-lebih lagi melalui internet dan juga melalui dia panggil televisyen dan sebagainya. Maka ini sebenarnya yang menarik manusia kepada perkara mungkar, yang menarik manusia kepada kelalaian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana perkara ini mudah didapati. Akhirnya orang yang lemah imannya akan terpedaya, akhirnya rosaklah hatinya kerana tidak menjaga mata. Maka hendaklah kita menjaga mata, jangan pergi tempat-tempat yang membawa kepada perkara mungkar yang boleh merosakkan hati kita. Dan kamu memadalah padanya, maka padalah atau cukuplah padanya bahawasanya edaran dunia dan juga agama atas hati. Maknanya atas hati, dan bahawasanya khatih hati. Khatih ini maknanya bahaya ataupun lintasan, bahayalah, bahaya hati, dan pekerjaannya membimbangkan dan membinasakan akan dia. Jadi nak beritahu
segala yang berlaku ataupun hati ini agama dan juga dunia ini melihat berpegang kepada hati. Kalau hati manusia itu ingin kepada dunia, maka dunialah yang ditumpukan. Kalau hati mereka itu ingin kepada agama, maka agamalah. Tetapi yang merosakkan hati itu di antaranya adalah mata. Matalah yang membimbangkan. Sebab mata kita bila banyak tengok dunia, maka hati nak ke dunia. Bila mata kita banyak tengok dunia. Sebab itulah, minta maaf banyak, ada seorang syekh, dia kata, saya tidak suka pergi menziarahi rumah orang-orang kaya. Ini kata seorang syekh. Ini saya kata dia, kenapa? Saya bimbang, takut bila mata saya melihat perhiasan, nanti hati saya akan tertarik dengan perhiasan. Ini kata dia. Bukan kata saya ni. Jadi nak beritahu, ini maksud dia. Jadi dalam dunia dan juga agama duduk pada hati. Kalau duduk pada hati, maka hati ini akan dikotorkan dengan mata. Maka kalau mata ini melihat kepada perkara-perkara dunia, baik. Macam saya, kalau saya tengok kereta-kereta mewah lah contoh. Dia hari tengok kereta mewah, cari surat khabar majalah kereta-kereta mewah. Maka hati saya ni ingat kepada kereta-kereta mewah. Angkat takbir pun ingatlah kepada perkara tu. Tapi asal daripada mana? Daripada mata je tu. Orang Melayu kata daripada mata turun ke hati. Maknanya. Jadi dalam keadaan macam tu, bila kamu dapat menjaga mata, maka hatimu baik. Tapi kalau tak dapat jaga mata, hati akan jadi rosak. Maka demikianlah keadaan dia. Maka edaran dunia dan juga agama atas hati, itu atas hati. Dan kalau kamu tidak menjaga mata, hati ini cukup bahaya. Hati ini akan yang menjadi rosak. Dan pekerjaannya membimbangkan dan membinasakan akan dia pada kebanyakannya daripada mata. Pekerjaannya dunia ni. Ataupun agama membinasakan. Pekerjaannya dunia membimbangkan dan juga membinasakan akan dia pada kebanyakannya daripada mata. Adalah disebabkan daripada mata. Sebab daripada mata, akibat kerana kita selalu melihat kepada perkara-perkara keduniaan, maka hati kita ingatlah dunia. Dan kerana inilah kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Ali, barang siapa tiada dapat memilih akan dua mata, maknanya barang siapa yang tidak dapat menjaga dua mata. Milik memang milik dah, mata dia. Dia takkan nak bagi korang. Maknanya memang mata dia. Kalau kamu tidak dapat memilih akan dua mata, maknanya kamu tidak dapat menjaga akan dua mata. Kamu tidak dapat mengekang dua mata ini. Kalau tidak dapat, maka tiada bagi hati padanya harga. Hati kamu tidak ada harga di sisi Allah. Kalau kamu banyak sembahyang, walau kita sudah banyak sembahyang, sembahyang tidak tinggal. Maknanya walaupun sembahyang tidak tinggal, baca Al-Quran pun pandai, bahkan ibadat-ibadat, walaupun diinfaknya harta pada sabilillah, maknanya sudah banyak ibadat, maknanya maka ia tidak ada nilai di sisi Allah kerana dia tidak menjaga mata. Ini besarnya. Tidak menjaga mata. Maka yang dikatakan menjaga mata di situ bukan letak air mur tiap-tiap hari. Mana letak air mur tiap-tiap hari, apa jaga mata. Bukan jaga mata letak celok biar nampak keli saja tu. Nampak bercelok mata, bukan yang itu. Yang dikatakan menjaga mata itu yakni menahan dirinya daripada melihat perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah. Dan Allah Ta'ala memberi mata ini untuk kita melihat kebesaran-kebesaran Allah, untuk kita melihat ciptaan-ciptaan Allah, lihat gunung, lihat bukit, gunung ganam dan sebagainya, untuk kita memikirkan bahawa ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang yang dia tidak memandang kepada Allah Ta'ala ataupun tidak melihat kebesaran Allah Ta'ala, maka menyebabkan hati dia lalai kepada Allah. Orang yang memandang kepada perkara yang diharapkan oleh Allah, bermakna menyebabkan hatinya menjadi kotor, ataupun hatinya sudah tidak ada nilai lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kena ingat, Allah Ta'ala melihat kepada hati, Allah Ta'ala memandang kepada hati. Walau banyak, belum tentu lagi ibadat yang banyak. Walau puasa, itu belum tentu lagi ibadat yang banyak. Walau ilmu banyak pun, jangan terpedaya dengan ilmu banyak.
oh orang ini ilmu banyak, bagus dia, belum tentu. Walau ilmu banyak Allah Ta'ala tak kira atas ilmu banyak, tetapi Allah Ta'ala akan kira akan hati seseorang tadi yang betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kena jaga perkara-perkara yang diharamkan ini. Kalau kita tidak mampu menjaganya, yang disebut dalam kaedah usul fiqh, syadduz zara'i, hendaklah kamu memutuskan segala bentuk memutuskan segala pintu kemaksiatan. Maknanya kalau seorang itu dia tak boleh biar kali dia pakai telefon yang ada yang canggih-canggih, ada orang tu gambar tak boleh contohnya. Contoh gambar tak boleh, maka dia jangan pakai telefon. Satu zaman itu tutup lalu. Ataupun dia pakai telefon yang murah-murah yang tak boleh masuk. Maknanya yang kedua begitu juga. Kalau dia tak boleh tahan mengenai internet tu, dia potong lalu. Kalau dia tak boleh tahan TV tu, dia tuhuk lalu TV dia. Dengan tuhuk kisah dia. Maknanya, jadi nak beritahu, dia kena tutup. Satu zaman itu tutup pintu kemaksiatan. Tetapi tutup pintu kemaksiatan ini mesti dengan hati yang betul-betul. Mesti dengan hati yang betul-betul. Kalau hati rasa tak ambuh lagi, macam-macam lah, dia akan cari halal dan sebagainya. Maka jaga-jaga. Saya merasakan bahawa hari ini masyarakat kita sudah tidak mampu lagi, ataupun banyak yang tidak menjaga mata. Hari ini menyebabkan hari ini hati semakin rosak, dan pengajaran-pengajaran agama yang disampaikan itu pun tidak memberi kesan, kerana hati sudah kotor. Macam mana sesuatu yang kotor itu nak masuk dengan benda bersih, nak cair benda bersih pun jadi kotor juga. Maknanya sebab apa? Sebab bekasnya kotor, ataupun dengan arti kata tidak memberi kesan kepadanya. Maka tidak dapat tidak, hendaklah seseorang tadi kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi kita kena jaga mata kita agar kita tidak melakukan ataupun melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sesiapa yang dapat menjaga mata, maka bersihlah hatinya. Sesiapa yang dapat menjaga mata, maka bersinarlah hatinya. Sesiapa yang tidak mampu menjaga mata, maka gelaplah hatinya. Sesiapa yang tidak mampu menjaga mata, maka jauhlah ia daripada Allah Ta'ala. Amal ibadahnya sudah tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka marilah kita sama-sama menjaga anugerah Allah Ta'ala yang besar ini. Ramai juga orang yang Allah Ta'ala telah cabutkan anugerah ini yang besar. Anugerah ini kalau dinilai dengan harta benda, saya tidak dapat dinilaikan lagi dengan harta benda ini. Maka anugerah ini, yakni mata yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, gunakanlah untuk membaca Al-Quran, gunakanlah melihat ayat-ayat Allah Ta'ala, gunakanlah untuk membaca buku-buku agama, gunakanlah untuk membaca kitab-kitab, gunakanlah untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, gunakanlah untuk kita merasa gerun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jangan kita gunakan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah. Sebagai manusia memang kita banyak lalai kepada Allah. Maknanya kadang-kadang kita memang tidak mampu menjaga mata dengan sebab iman kita yang lemah ini. Tetapi jangan lupa, kita mesti kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas apa yang telah kita lakukan. Maka bertaubatlah kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala membersihkan kita dan menyelamatkan kita. Dan kita kena ingat, sabit kita ini melakukan perkara yang diharamkan, maka kita akan menyesal. Kata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad, cukuplah seseorang itu dia melakukan beberapa saat saja ataupun beberapa minit saja perkara yang diharamkan oleh Allah, dia akan menangis di negeri akhirat itu ratusan tahun lamanya. Bahkan dia akan menyesal begitu, sesalan yang begitu besar, kerana telah menggunakan nikmat Allah pada jalan yang tidak diradai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hendaklah kita menjaga mata kita dan hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang berlaku juga orang yang ingin kembali kepada Allah tetapi tidak berjaya dengan nafsu dia. Akhirnya dia tidak mampu menjaga matanya. Maka hendaklah dia ini yang pertama, mesti dia kuatkan azam dia. Biar dia tanam betul-betul dalam hati. Kita akan tanya dia, betul ke kamu ni benar-benar nak berubah? Betul ke kamu benar-benar nak berubah? Nak kembali kepada Allah, nak tinggalkan maksiat?
Kalau dia kata benar, memang benar, tanam betul-betul, dia main-main. Kalau main-main dia akan kembali balik. Tapi kalau bersungguh-sungguh, insya-Allah, insya-Allah dia mampu, dia akan meninggalkan maksiat tersebut. Yang kedua, hendaklah dia ini berjumpa dengan seorang guru yang mampu membimbing dia. Dan guru tadi bila dengar dalam orang macam tu, mesti mengajar akan dia tadi bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya biar dia bertaubat dengan jalan yang diradai oleh Allah, dengan melaksanakan amal-amal ibadat. Yang ketiga, dia kena tutup pintu maksiat tadi. Maksiat apa yang dia buat tadi, dia kena tutup pintu macam saya khabar tadi. Maknanya supaya apa? Supaya peluang dia untuk nak buat maksiat itu tertutuplah. Tapi kalau masih ada lagi peluang, walaupun dia bertaubat, kadang-kadang dia masih lagi boleh lagi terhayat kepada maksiat tadi, maka dia kena tutup pintu kemaksiatan tadi. Maknanya dengan bersungguh-sungguh, dengan perasaan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, dia kena banyak duduk di tempat yang baik-baik. Duduk di tempat yang baik-baik, seperti duduk di madrasah, duduk di surau, duduk di masjid, dengan arti kata biar dia bersama dengan suasana, ada dalam keadaan suasana yang baik-baik. Dalam waktu yang sama, hendaklah dia berkawan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Kerana orang yang baik ini dia ada nur, ada cahaya. Kegelapan yang ada dalam hati kita dapat disuluh melalui cahaya yang ada pada dirinya. Akhirnya insya-Allah dia akan dapat juga meninggalkan maksiat dengan izin Allah. Dan jangan lupa, hendaklah banyak berdoa kepada Allah. Banyakkan berdoa tiap-tiap hari, ya Allah, ya Tuhanku, tinggal jadikanlah aku orang yang dapat meninggalkan maksiat. Kalau kau letak, dapatkanlah aku, jadikanlah aku orang yang dapat meninggalkan maksiat mati, sebut mati. Kalau tangan, sebut tangan. Kalau lidah, sebut lidah. Supaya kita ini diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, buat amal ibadat selama ini pun tidak memberi kesan. Sebab hari ini memang ramai orang mengambil berat tentang macam mana nak melakukan amal ibadat. Tetapi ramai orang yang tidak mengambil berat bagaimana nak menjaga amal ibadat. Bagaimana amal ibadat kita ni amal ibadat yang bersih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu eloklah, kata Imam Al-Ghazali, jagalah anggota ini, anggota yang cukup besar nilainya di sisi Allah Taala, yang tidak dapat ditukar dengan harta benda, yakni nikmat mata. Maka dengan nikmat mata inilah jadikanlah kamu orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jadikanlah diri kita ini orang yang bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, lidah. Anggota yang kedua adalah lidah. Lidah dan memadalah kamu bahwasanya padanya itu loba dan juga tawanannya. Yang kedua lidah, maka cukuplah kamu ini memadalah kamu bahwasanya padanya itu loba dan juga tawanannya kamu. Jadi maknanya cukuplah kalau kamu dapat menawan lidah tadi, ataupun kamu dapat memiliki lidah tadi. Dan lidah ini memang tamak nak cakap. Kalau ikut lidah ni memang nak cakap sama, maka kekallah lidah tadi. Maknanya daripada kita ni nak bercakap perkara yang sia-sia. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik ataupun dia diam sahaja. Ini bagi orang yang tidak mampu bercakap yang baik. Maknanya dia nak bercakap bab agama, bab tajuk, bab kebaikan dia tak faham, dia tak erti, lebih baik dia diam. Dia diam itu lebih baik. Tetapi kalau orang itu banyak bercakap, biasanya banyak bercakap ni banyak salah. Dan apabila banyak salah, maka banyak dosa. Apabila banyak dosa, maka nerakalah tempatnya. Maka jagalah kita akan lidah, sehingga kan Nabi mengatakan sesiapa yang boleh menjaga lidah, maka dijamin akan ia syurga. Kalau dia mampu menjaga lidah. Bahkan orang-orang banyak boleh menjaga ibadat,
boleh menjaga sembahyang, boleh menjaga puasa, boleh menjaga ibadat-ibadat lain, tetapi ramai juga yang tidak mampu menjaga anggota lidah ini. Jadi dengan lidah inilah yang menyebabkan manusia itu terhumban ke dalam api neraka. Ada seorang yang syahid pada jalan Allah Ta'ala, berperang dalam satu peperangan. Saya lupa dah, perang Badar atau perang Uhud. Kalau tak silap perang Uhud rasanya. Lalulah matilah orang ini, mati syahid pada jalan Allah. Lalulah orang-orang yang pergi ziarah tadi mengatakan bahawa untungnya lelaki ini dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Rasulullah pun mendengar kenyataan tersebut. Lalu Rasulullah mengatakan belum tentu lagi kalau dia tidak menjaga lidah. Walaupun dia mati syahid, tapi belum tentu lagi. Boleh jadi dia ada bercakap perkara yang sia-sia dengan lidah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Jadi kalau ikut kita, memang banyak kita cakap perkara yang sia-sia. Hari ini kita nak jumpa orang cakap bab agama, memang payah. Bahkan nak cakap bab agama ni rasa segan, rasa berat dia nak cakap bab agama. Tapi kalau cakap bab perkara-perkara lain, memang banyak. Yang sepatutnya kita kena bercakap perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang boleh membawa kebaikan untuk akhirat kita. Lalu dikatakan, kalau kamu benar-benar beriman dengan negeri akhirat, maknanya kamu akan bercakap perkara yang baik-baik. Kenapa kita kata bercakap perkara yang baik-baik? Kerana orang yang beriman dengan negeri akhirat ini, dia akan ingat dosa dan pahala. Dia akan ingat syurga dan neraka. Dan dia tahu kalau dia tidak menjaga lidah, maka dosanya amat besar. Sedangkan zaman Nabi sendiri pun ada seorang wanita muslimah yang sangat soleh pada pandangan mata sahabat-sahabat Nabi yang lain, yang pada waktu malamnya dia bangun sembahyang malam, dan pada waktu siangnya dia berpuasa, dan pada masa lapangnya dia membaca Al-Quran. Tapi Nabi mengatakan wahia finnar, dia adalah ahli neraka. Lalu terkejut sahabat Nabi yang lain, kenapa orang yang sudah sembahyang malam itu pun jadi ahli neraka? Kerana dia tidak mampu menjaga lidahnya. Tidak mampu menjaga lidahnya. Kalau dia mampu menjaga lidahnya, dia mungkin orang yang sangat baik, terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis lain Nabi bersumpah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Lalulah sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah bersumpah macam itu sekali? Rasulullah mengatakan, tidak akan masuk syurga seseorang itu yang mana kiranya tidak senang dengannya disebabkan lidahnya. Maknanya orang ini kalaulah dia ni dengan sebab lidah dia ini, jika dia tidak senang, dia tidak akan masuk dalam syurga. Walaupun dia ini ahli ibadat, walaupun dia ini orang yang kuat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana dia tidak mampu menjaga lidah, akhirnya menyebabkan amal ibadatnya rugi. Maka tawarlah kita akan lidah. Dan dia kata buah ni, buah penak kamu. Buat penat kamu. Buat penat kamu. Tak apalah. Maknanya dan bersungguh-sungguhlah kamu sekaliannya itu akan ibadat dan taat. Maka bersungguh-sungguhlah kamu gunakan lidah kamu itu dengan ibadat kepada Allah dan ketaatan kepada Allah. Dan lidah ini ibadatnya macam mana? Ibadat lidah ini, ibadat lidah seperti membaca Al-Quran, seperti berzikir kepada Allah Ta'ala, berselawat, dan seperti memberi nasihat, mengajak manusia melakukan kebaikan, mencegah manusia melakukan kemungkaran, dan juga sentiasa memberi ucapan-ucapan yang baik, mengeluarkan kalimah-kalimah yang baik. Sesiapa yang menjaga ataupun mengeluarkan perkataan yang baik ini akan terselamatlah dia daripada azab api neraka. Satu ketika Nabi SAW keluar daripada rumah, lalulah Nabi di dalam rumahnya tidak ada makanan kecuali hanya beberapa biji buah kurma sahaja. Lalu ketika Nabi tidak ada di rumah, akhirnya datanglah seorang fakir miskin ke rumah baginda Rasulullah SAW. Lalu minta makanan. Kebetulan tidak ada makanan, hanya ada buah kurma sahaja.
lalu buah kurma itu diberikan kepada orang fakir tadi, diberi kepada fakir. Lalu ketika Nabi SAW balik, lalu bertanya kepada Aisyah, takut-takut ada makanan lagi. Lalu Aisyah mengatakan, tadi ada, tetapi aku telah memberi kepada seorang fakirah, iaitu seorang wanita yang fakir, yang tidak ada makanan, lalu aku berikan kepadanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, berkata kepada Aisyah, hendaklah kamu bersedekah, takutlah kamu akan api neraka. Ittaqunna walau bisyikkin min tamrin. Kamu takutlah daripada api neraka, walaupun dengan sebelah buah tamak ini, dengan sebelah buah tamak. Dalam riwayat lain, kamu takutlah api neraka walaupun dengan satu kalimah. Walaupun dengan satu kalimah. Maknanya dengan percakapan kita yang baik, dua perkara yang menyebabkan kita ini selamat pada azab api neraka. Yang pertama dengan bersedekah, yang kedua dengan ucapan kalimah-kalimah yang baik. Maknanya biar kita bercakap dengan kalimah-kalimah yang baik, dan setiap kalimah yang baik ini akan tertulis sebagai ibadat kepada Allah, sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa apakah kita yang menyebabkan kita berat nak sebut nama Allah? Dosa apakah kita yang menyebabkan berat kita nak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Cuba kita fikir, lidah yang Allah Taala kurniakan kepada kita, sepatutnya kita gunakan kepada jalan apa? Gunakan kepada jalan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berat sangat kita nak bercakap bab agama? Kadang-kadang dia mai malu nak cakap bab agama, malu dia mai letak, nanti orang kata aku lebah, nanti orang kata aku baik. Apa salahnya kita cakap? Kenapa kita malu? Kita nak bercakap perkara yang membawa kepada pahala. Kita nak bercakap membawa kepada kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini tengoklah apa tajuk yang orang cakap. Apa perkataan yang orang cakap hari ini? Orang yang bercakap hari ini perkataan yang sia-sia. Kita boleh melihat bagaimana diri kita hari ini banyak bercakap perkara yang sia-sia sahaja kalau dibandingkan dengan perkara yang berkaitan dengan agama. Maka mulai hari ini kita cubalah memperbaiki dan kita bercakap dengan kalimah-kalimah yang baik dan jauhkan diri daripada perkara yang boleh merosakkan kita. Seperti apa? Seperti mengumpat sebagai contoh, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Adakah kamu suka kamu makan daging saudara kamu, nescaya kamu akan membencinya. Seperti mengumpat, maka menyebabkan amal ibadah kita akan rosak, menyebabkan amal ibadah kita akan terbatal dengan sebab kita tidak dapat menjaga lidah. Seperti memfitnah, kalau kita fitnah orang, sesungguhnya al-fitnatu asyaddu minal qas. Sesungguhnya fitnah itu adalah lebih berat daripada membunuh. Jangan memfitnah orang. Bahkan kita kena melihat apabila datang satu berita, inja aku fasikum binaba'in fanabayanu. Apabila datang satu berita, hendaklah kamu siasat. Jangan kita cepat-cepat mengeluarkan perkataan. Kadang-kadang sampai perkataan sahaja, satu perkataan saja. Seorang yang soleh, seorang wanita yang soleh, lalu kita kata wahya zaniyatun, dia ini penzina, akhirnya tercampak di dalam api neraka. Hanya satu perkataan saja. Dan begitu juga seorang lelaki yang soleh, lalu kita pun mengatakan huwa zanin, dia itu penzina, sedangkan dia orang yang baik. Akhirnya dengan satu perkataan ini menyebabkan orang itu tercampak ke dalam api neraka. Kadang-kadang dengan satu perkataan ini menyebabkan amal ibadatnya terbatal kerana dirosakkan dengan lidah dia sendiri. Maka hendaklah seseorang tadi menjaga lidahnya. Dan bahawasanya khatib, yang ini bahaya ibadat. Dan ubahnya dan binasanya pada kebanyakan daripada pihak lidah. Pihak lidah dengan diperusahakan. Jadi dikata kebanyakan daripada lidah inilah yang menyebabkan amal ibadat jadi rosak. Amal ibadat jadi rosak. Yang jadi orang jadi baik bertukar jadi jahat. Berubah dia. Tukar jadi jahat. Ataupun dengan sebab lidah ini akhirnya rosak amal ibadat, binasa dia. Dan kebanyakan dia daripada lidah. Satu ketika Sayyidina Abu Bakar, kalau tak silapnya, dia duduk seorang diri,
Jelek lidah, dia masuk mula lidah. Jelek, masuk mula lidah. Orang ni heran tak buat begitu. Orang pun kita tanya dia. Dia kata aku takut kepada dosa lidah. Sehingga kan dikatakan Sayyidina Abu Bakar ni kadang-kadang dia letak batu dalam lidah dia. Kalau dia cakap dia tak pakai, dia telan batu. Dia letak tu. Tujuan dia apa? Tujuan dia tidak mahu cakap perkara yang sia-sia. Tidak mahu bercakap perkara yang boleh merosakkan amal ibadat dia. Sebab tu kita boleh bercakap. Kita boleh bercakap apa saja kita boleh bercakap. Tetapi ingat, percakapan kita ini akan dicatat, akan dikira. Percakapan kita ni sama ada ia membawa pahala ataupun ia membawa dosa. Tapi kalau kita nak bercakap, kita dah fikir, aku ni boleh bercakap, aku ni boleh kata. Tetapi kalau aku kata, bagaimana dengan ibadat? Nanti rosak habis amal ibadat kita. Maka begitulah kita tidak dapat menjaga lidah. Dan kalau kita tengok hari ini, rosak amal ibadat kita boleh jadi dengan lidah, boleh jadi. Walaupun sudah menjaga amal ibadat. Sebab kadang-kadang kita melihat orang yang sudah pergi masjid ke surau, orang yang sudah ahli ibadat, orang yang sudah pergi ke Mekah, orang yang sudah melakukan menunaikan zakat, orang yang sudah membaca Al-Quran, tapi masih lagi tidak dapat menjaga lidah. Masih lagi tidak dapat menjaga lidah walaupun sudah melakukan amal ibadat. Ini menunjukkan bahawa kita ni, hati kita ada lagi rosak, ada lagi masalah. Kerana kebanyakan amal ibadat kita rosak ini adalah disebabkan dengan lidah. Bahkan Nabi suka kalau orang itu walaupun tidak banyak ibadatnya, tetapi lidahnya baik, lidahnya lurus sahaja, lidahnya baik sahaja. Maka ini lebih baik daripada orang yang amal ibadat tetapi dia ini tidak dapat menjaga lidah. Bahkan dikatakan kalau dibanding dua, satu ini kurang ibadat tetapi baik akhlaknya, yakni dia mampu menjaga lidah. Yang satu ini kuatnya ibadat tetapi tidak mampu menjaga lidahnya. Maka siapa yang lebih baik? Yang mampu menjaga lidah itu lebih baik daripada orang yang tidak mampu menjaga akal lidah dia. Maka dia kata di sini, kebanyakannya adalah disebabkan dengan lidahnya. Lalu Allah Ta'ala sebut nanti suatu hari nanti, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti pada suatu hari nanti Allah Ta'ala akan kunci lidah-lidah kita. Mulut-mulut kita. Bila mulut kita dikunci, kita tidak akan dapat lagi berdalih-dalih. Kerana selama ini kita memang pandai berdalih. Kalau orang kata begini, kita jawab begini. Bila kata begini, kita jawab begini. Mengaku sekali-kali tidak. Mengaku sekali-kali tidak. Maknanya, jadi apa yang saya kata ini bukan pada orang lain, pada diri saya lah. Maknanya, jadi lidah kita ni tak dapat jaga. Tetapi Allah Ta'ala sebut satu hari nanti aku kunci habis lidah-lidah. Al-yawma nakhtim. Nakhtim ni maknanya khatam. Khatam ni nama, tutup habis. Tutup habis. Aku tutup akan mulut-mulut kamu. Mulut bila ditutup, maka lidah tak boleh kata apa-apa lah. Takkanlah mulut tutup lidah boleh berkata. Jadi bila ditutup lidah, kemudian diikat segala tangan dan kaki-kaki mereka, lalu Allah Ta'ala kata nanti akan dibentangkan dengan apa yang kamu lakukan. Maka tutup mulut, maka tangan cakap. Tangan akan bercakap. Tutup mulut, kaki akan bercakap. Dan ketika itu kita sudah tidak dapat lari lagi berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu saya menyuruh kepada diri saya yang banyak dosa ini dan seterusnya kepada musliman, bagilah kita pakat jaga lidah. Memanglah kita mengaku memang kita banyak menggunakan lidah pada jalan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Dan kita minta pada Allah agar Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita agar kita dapat menjaga agar lidah. Maka cukuplah orang itu menjadi orang yang baik di sisi Allah, orang yang saleh di sisi Allah, kalau dia mampu menjaga lidah dia. Bahawasanya bahaya ibadat dan rubahnya dan binasanya pada kebanyakan daripada pihak lidah dengan diperusahakan dengan apa yang dilakukan, apa yang dia kerjakan, dan menghiaskan, lalu dihiaskan dengan lidah tadi. Macam-macam dia hias dengan kata-kata manis, dengan kata-kata yang manis, dengan puji-pujian dan sebagainya. Dan juga mengumpat-umpat, dan juga mengumpat-umpat orang lain. Ini pun banyak juga kita lakukan dalam kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tersalah, hendaklah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi lidah ini banyak. Selain pada apa? Selain daripada itu mengumpat. Selain daripada mengumpat, berbohong, yang disebut dalam hadis idza hadasa kadzdzaba, apabila bercakap sentiasa dusta. Lain pada itu memfitnah, suka memfitnah orang lain. Padahal kita tidak tahu cerita yang sebenarnya, lalu kita hanya mendengar cerita daripada orang lain. Sedangkan disebut di dalam Al-Quran, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita kepada kamu, kamu siasat dulu. Dan kalau kamu tidak siasat, fatusbihu ala ma fa'altun nadimin. Nascaya kamu akan melakukan satu perkara yang menyebabkan kamu menyesal suatu hari nanti. Allah pun tidak sangka aku kata kepada si anu, padahal dia tidak sebagaimana yang aku kata. Maka jaga, kita jangan memfitnah orang. Dan begitu juga dipanggil mengadu domba. Jangan jadi batu api. Yang disebut di dalam hadis, Nabi telah mendengar orang diazabkan di dalam kubur. Lalu sahabat Nabi bertanya, siapa orang itu? Apa dosa orang itu? Lalulah Nabi kata orang itu telah melakukan dosa besar. Dan di antaranya dia itu namimah. Apa makna namimah? Yakni mengadu domba, menjadi batu api, ataupun bawa cerita tak sebenar kepada orang lain. Ini jaga-jaga juga. Jangan melakukan perkara yang macam tu. Termasuk juga merosakkan di ibadat kita dengan sebab lidah, yang disebut di dalam hadis, yakni bercakap sesuatu supaya orang itu ketawa lalu lalai kepada Allah. Ini tercatat di dalam kitab Bidayatul Hidayah, mengatakan seseorang itu boleh jadi tidak menyedari bahawa apabila dia bercakap dengan tujuan mengketawakan orang lain, lalu dia akan dimasukkan ke dalam neraka 70 tahun lamanya. Maknanya waliyasubillahi min zalik. Maka tidak boleh ke kita nak menggembirakan orang? Boleh, tidak salah kita menggembirakan orang, tetapi jangan sampai melalaikan orang. Hanya sekadar itu pun tidak mengapa. Maknanya sekadar menggembirakan orang, orang-orang dalam keadaan susah kita menggembirakan, ataupun suasana ilmu yang apa ni, yang tidak ceria, lalu diceriakan dengan selingan-selingan untuk mentertawakan orang sebagai menghiburkan hati, menghilangkan mengatuk mata dan sebagainya. Tetapi kalaulah melampaui batas sehinggalah membawa kepada pembohongan, orang Terengganu kata untuk reka-reka cerita yang tidak bersabak, ataupun terlalu melampaui batas sampai sakit perut, sampai mendapat ni lalai lupa kepada Allah, memang ini dilarang sama sekali. Yang dikatakan kalau kamu ketawakan orang, nanti kamu akan diazabkan selama 70 tahun lamanya. Itu kalau kita mengazab, kalau kita sekali mentertawakan orang. Kalau berpuluh-puluh kali, kalau kita buat pula, kita punya, dia panggil apa? Panggil kumpulan kita pula. Lepas tu kita buat pula edaran cerita-cerita kita tu pula, akhir sekali membawa kepada dosa dan sebagainya. Maka jaga-jaga kita jangan sampai hati kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga lidah ini merosakkannya melalui pujian-pujian. Pujian-pujian pun boleh merosakkan. Sama ada dia merosakkan diri dia yang puji ni cara melampau-lampau pada orang, ataupun dia merosakkan orang yang kena puji. Jadi bila orang tu kena puji, akhir sekali orang jadi suka lah. Jadi suka, bila jadi suka, hati pun lalai kepada Allah. Lalulah oleh kerana banyak orang puji dia, lalu timbul di dalam hatinya sombong. Aku ni memang orang baik sebab ramai orang puji aku baik. Aku ni memang orang yang bagus sebab ramai orang puji aku bagus. Kita sudah jadi sombong. Yang tak bagusnya orang lain, yang bagusnya kita. Ni sampai lidah belaka. Sampai lidah akhir sekali merosakkan amal ibadat kita. Dan seumpamanya membinasakan atasmu, maka membinasakan kita dengan satu lahzah. Satu lahzah ni satu detik, sekelip. Satu detik. Barang yang kamu pintakan, penatkan. Barang yang kamu penatkan padanya setahun, tetapi 25 tahun. Dan kerana demikianlah itu
Demikianlah kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, demi Allah, tiada Tuhan melainkan Ia, tiada sesuatu yang terlebih sebenar dengan penjara yang panjang daripada lidah. Maknanya dengan sebab apa yang kita lakukan, apa ni, menggunakan lidah pada jalan yang tidak sebenar, akhir sekali kita akan binasa ataupun menyesal. Boleh jadi kita menyesal 20 tahun, boleh jadi kita menyesal setahun dan sebagainya. Ini kalau orang menyesal. Maknanya orang-orang dahulu, orang-orang salafus salih dahulu, kadang-kadang dia silap cakap saja. 10 tahun menyesal, menangis. Kerana tersilap cakap, kerana satu kata tersilap cakap. Lebih-lebih lagi kalau percakapan itu melibatkan hukum. Maknanya tersalah memberi hukum. Jadi bila tersalah memberi hukum menyebabkan orang menggunakan hukum tadi dalam keadaan tidak sebenar, lalulah membawa kepada penyesalan. Jadi kalau orang yang takut kepada Allah, dia cukup jaga lidah dia. Kadang-kadang dengan sabit kita salah cakap pun memang layak dah kita menyesal 10 tahun ataupun 25 tahun. Menyesal kita siang malam menyesal sungguh di atas kesalahan yang kita buat di sabitkan lidah. Tapi malam hati kita ni keras sungguh. Kadang-kadang bukan kita menyesal, kita suka pun. Tak menyesal sikit apa pun kita cakap apa-apa. Ini kerasnya hati kita. Hati kita ni keras. Kadang-kadang sudah dizikir pun keras juga. Sudah berzikir tiap hari pun keras juga. Jadi kita pun hanya memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala lembut dan hati kita, agar Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita dapat menjaga lidah kita. Kerana dengan sabit lidah lah pahala kita atau amal ibadat kita binasa. Maka kata Ibnu Mas'ud, dia kata tidak adalah penjara yang paling panjang kena penjara ialah lidah. Sebab itu setengah-setengah orang tahu tidak mahu bercakap. Tak mahu bercakap banyak dan menjaga lidah. Dia kata sebab apa? Ni yang kena penjaga lidah. Lidah ni kena banyak penjaga. Kalau kita lama penjaga lidah, kita baru boleh jaga lidah. Kalau kita tak buat penjaga lidah, kita penjagakan lidah kita sekejap-kejap, tak tahan kita, tak boleh jaga juga. Lalu kata Ibnu Mas'ud, kamu ni kena penjaga lidah dengan penjaga yang lama. Kau boleh 10 tahun kamu penjaga lidah. Jaga betul-betul lidah. Kalau cakap pun cakap yang baik-baik saja. Tapi jangan tak tegur langsung. Saya dahulu masa saya belajar pondok dulu ada seorang sahabat. Dia ni kira kawan baik saya. Sangat rapat dengan saya. Jadi bila kita selalu duduk dengan dia ni, selalu cakap apa-apa agama. Dan dia ini berminat dengan Imam Al-Ghazali. Kita pun minat dengan Imam Al-Ghazali. Jadi dahulu masa saya belajar pondok dahulu, saya selalu baca kitab Bimbingan Mukmin. Saya pun baca kitab Bimbingan Mukmin dan buku yang saya beli tu saya kongsi dengan dia. Dia baca, saya baca. Tapi siapa tajuk lidah, dia jadi berubah. Dia jadi berubah bila dia baca tajuk ni, dia berubah. Kita baca tak berubah, dia baca berubah. Dia baca sampai khatam saya baca. Tempat buku tu khatam saya baca. Lepas tu pagi dia baca begitulah. Siang malam ni selalu duduk dengan dia sama dan kita suka kawan dia sebab dia ni masuk dengan kita juga cakap agama. Tapi bila cakap bab lidah, saya tegur dia tak jawab. Saya tegur dia tak jawab, duduk. Saya sampai susah hati, saya kata apa yang menyebabkan saya buat dia was hati? Kenapa? Fikir tu. Sehingga kan saya duduk satu belah ni, duduk sebelah ni dia tak bercakap dengan saya. Tidak bercakap. Heran kita, apa masalahnya? Saya habis fikir, saya rasa saya tak buat salah dengan dia. Kadang-kadang dia jawab, kadang-kadang tak apa nak jawab. Lepas tu dia duduk seorang diri. Diri dah mula tidak mahu berkawan dengan kita. Rupa-rupanya dia kata, saya nak jaga lidah. Itu je jawapan dia. Nak jaga lidah. Jadi kadang-kadang bila kita berbual dengan kawan-kawan kita, dia tegur kita. Lidah tu jaga sikit. Lidah tu jaga sikit. Padahal kita cakap tu tak ada lah kita kata korang. Tapi bercakap banyak pun sudah tak bagi. Sudah tak bagi. Kita pun faham keadaannya. Jadi sebenarnya disebut dalam hadis, falyakul khairan. Kalau kamu jaga lidah ni bukan tu dia. Sedangkan Nabi suruh kalau kita tidak pandai kita kena bertanya. Nah kalau kita jaga lidah, apa tidak tanya? Jaga lidah. Jaga lidah. Tapi kita nak faham. Kalau kita belajar ilmu kita tidak faham.
Tidak faham. Kenapa tidak tegur dia? Maknanya kan kawan kita daripada jauh kan. Kawan kita akan tangan beri salam pun tidak jawab. Kenapa? Jaga lidah. Jaga lidah. Itu tak boleh macam tu. Jadi jaga lidah. Kita jangan faham jaga lidah ni sampai kita tak bercakap. Kenapa jaga lidah? Bukan begitu. Maknanya kita menjaga lidah kita agar lidah kita ini tidak kita mengeluarkan perkataan yang diharapkan oleh Allah. Perkataan-perkataan yang membawa kepada dosa. Kalau kita bercakap banyak benda-benda agama, tidak ada masalah. Saya jumpa seorang syekh itu, kalau saya duduk dengan dia selalu cakap banyak. Tapi semua percakapan dia ilmu. Bercakap. Bahkan kalau kita pergi jumpa dia, memang kita buat buku satu. Dia pun Ustaz, hati ini begini. Kita pun buka buku. Bercakap banyak. Dan itu jaga lidah. Bukan tidak menjaga lidah. Itulah menjaga lidah. Maknanya menjaga lidah dengan arti kata menggunakan lidah ini dengan jalan yang dibenarkan oleh syarak, dan juga mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik-baik dan menjaga supaya tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang membawa kepada dosa. Maka dia kata di sini, hendaklah kamu ini menjaga lidah dan hendaklah kamu penjarakan dia dengan penjara yang panjang. Penjara yang panjang daripada lidah. Dan barang yang diriwayatkan bahawasanya salah seorang daripada obat Abid, obat ni ahli-ahli ibadat. Yang 7 dikata bagi Yunus. Ada 7 orang ahli ibadat. Obat ini jamak pada Abid. Abidun seorang ahli ibadat. Abid banyak dia obat. Ni bahasa Arab. Maka dikata bagi Yunus alaihissalam. Hai Yunus, 7 orang ahli abid ni tanya pada Nabi Yunus. Hai Yunus, bahawasanya obat, yakni orang yang banyak ibadat, itu obat. Orang yang banyak ibadat, apabila bersungguh-sungguh mereka itu di dalam ibadat, tiada kuat mereka itu atas ibadat, ibadat dengan sesuatu yang terlebih afdal daripada sabar, daripada perkataan. Dia kata 7 orang ahli ibadat ini bertanya kepada Nabi Yunus AS. Wahai Nabi Allah Yunus, aku nak tanya kepada kamu. Kadang-kadang orang-orang yang obat, orang-orang ahli-ahli ibadat ini, dia sudah kuat melakukan amal ibadat. Sampaikan dipanggil dia itu abid, orang yang ahli ibadat. Dia sudah kuat amal ibadat, tapi saja dalam bab ni dia tak kuat. Dalam bab ni dia tak mampu, yakni dalam bab menjaga lidah. Aku telah melihat orang-orang ahli ibadat, mereka ini kuat amal ibadat, tetapi lemah mereka itu, tidak kuat mereka itu atas ibadat yang paling afdal ni, yakni sabar di atas lidah. Hal lain kuat dah, lidah tak tahan lagi, tak boleh tahan sabar. Ini memang dah. Lepas tu kalau kita tengok ibadat, tengok ibadat kita, jangan tengok ibadat orang. Tengok ibadat, kadang-kadang sembahyang boleh jaga lagi. Baca Quran, kalau kita azam, saya nak baca Quran tiap hari, boleh baca tiap hari? Boleh baca. Saya nak berzikir satu hari paling kurang 1000, boleh zikir. Pasal mudah saya, pasal mudah. Tapi jaga lidah payah. Jaga lidah. Bahkan orang yang sudah sembahyang, sudah banyak amal-amal ibadat, sampai mengaji pun tidak tinggal dengan pakaian Allah jubah tiap hari, siang malam, setengah-setengah tu mandi pun akan jubah. Nak beritahu dia punya warak dia punya tidur pun pakai jubah apa? Maknanya serban tu orang lain selapis, dia 2 lapis. Tebalnya dia, maknanya tapi saja lidah tak mampu nak jaga. Lidah tidak mampu nak jaga. Sebab itu kalau diikutkan, kalau kamu yang 4 ini, baru 2 ni, mata dengan lidah ini, kalau kamu tidak mampu menjaga, kamu sebenarnya bukan ahli ibadat. Tapi kita berasa je kita ni ahli ibadat, berasa. Perasaan ni daripada duduki kita. Maknanya berasa tengok pakai jubah comel, berasa pijuk, berasa comel dah. Padahal ada kenapa? Tak comel. Berasa amal ibadat banyak, berasa kita ni dah bagus dah. Berasa baca Quran 1 juzuk, berasa selalu. Hari ni 1 juzuk hari ni. Hari ni 1 juzuk. Ni 1 juzuk. Kalau 3 juzuk memang kena kabur korang. Kalau 3 juzuk, nak kabur korang mana-mana. Biar orang tahu bahawa aku ni banyak baca Quran. Kita ni perasan, Masya Allah, perasan tapi api perasan.
Maknanya perasan dah habis-habis. Jadi nak beritahu, sudah melihat ahli-ahli ibadat yang sudah kuat amal ibadat, tapi dia tidak mampu menjaga lidah. Dia tidak sabar di atas lidah dia. Daripada perkataan di dalam puasa yang panjang, dalam musim yang panjang. Puasa ni kata makna musim. Musim yang panjang dalam waktu yang panjang. Tak boleh tahan. Boleh tahan sehari 2 hari. Sehari 2 hari. Jadi nak beritahu, kata sahabat saya Ustaz lah, dia kata akhlak baik kalau orang buat-buat minggu 2 minggu je. Kalau kita buat akhlak baik. Kalau kita buat akhlak baik, kalau kita buat tawaduk seminggu 2 minggu, lepas tu duduk lah. Dia jadi sombong balik, dia jadi gitu kata. Dia hak kekal mana? Hak kekal duduk dalam hati. Akhlak yang baik ni dia kekal dalam hati. Kalau lah dia itu tidak lahir daripada hati, dia tidak kekal. Satu hari Tuhan tunjuk kau, bukan orang ni tu. Kita duk sangka dia tawaduk langsung sebenarnya. Maknanya kita duk sangka dia ni Allah alim, padahal tak alim pun. Kita duk sangka dia cakap sedang macam dia banyak ibadat, sangka banyak ibadat, tanya bini dia tidur amuk. Mana pas tidur. Ingat pada dia bawa tasbih duk zikir, ajak orang zikir, padahal rumah lah je pegang tasbih. Kalau pegang tasbih pun kerana apa? Kerana taruh tengok tasbih mereka bersepok-sepok. Jadi akhir sekali orang tahu juga. Dia mesti datang daripada hati. Maka dikata di sini, masa yang panjang tidak dapat menjaga waktu yang panjang. Kemudian kembali ia kepada yang demikian itu, kemudian dia kembali balik. Dia akan kembali balik. Kita boleh tengok. Sebab itu dikatakan bahawa kalau kamu nak belajar ilmu, kamu duduk dengan seorang guru itu 40 hari. Tanpa pergi ke mana-mana. 40 hari kamu duduk, kamu berhati. Maknanya selama 40 hari itu kamu duduk dengan 40 hari, kamu tidak tinggal dia, betul-betul dengan dia. Kalau ada kesan itu je lah. Maknanya ada kesan itu pada hati kamu, maka bolehlah kamu berguru dengannya. Jadi nak beritahu, kadang-kadang kita boleh tunjuk. Kita boleh tunjuk lebah kita, boleh tunjuk. Kita boleh tunjuk alim kita boleh tunjuk alim kita. Foto kitab banyak-banyak depan. Buka dah sekarang. Pakaian tu. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala tunjuk juga. Lama-lama dia akan balik tau. Orang akan tahu orang ni bukan orang alim. Orang ni bukan orang soleh. Maknanya cukuplah seminggu 2 minggu pun orang boleh tahu. Atau kita ikut dah setahun dulu dia 3-4 bulan, tak ada apa-apa. Kita akan rasa macam tu. Maka sebenarnya dia kata akan kembali balik. Dia tak akan sabar lebih-lebih dia tak. Macam mana dapat tahu? Biasanya Allah Ta'ala akan bongkar tu lidah. Allah Ta'ala akan bongkar tu lidah. Kalau dia ini kita tengok dia warak, tengok cara dia cakap, tak warak sekarang apa. Kita tengok dia ni orang soleh, cara dia cakap, memang tidak soleh. Nanti Allah Ta'ala akan tunjuk. Lalu dia kata, bahagian ibadat lain memang boleh buat. Banyak orang boleh buat. Orang tanya kepada Nabi Yunus, ahli-ahli ibadat mereka sudah bagus dah buat amal ibadat yang lain. Tetapi dia tidak mampu menjaga lidah dia. Kenapa jadi macam tu? Bahkan duduk selang berapa lama dia kembali balik pada yang asal dia dahulu. Kenapa jadi macam tu? Maka berkata ia berkata ia tiada, iaitu Nabi Yunus, tiada ada sekali-kali padamu sesuatu yang terlebih banyak daripada memeliharakan lidahmu, dan tiada sesuatu dengan yang terlebih terkaya daripada sejahtera sejahtera dada engkau. Maka inilah maknanya. Jadi nak beritahu, kata Nabi Yunus AS, tidak ada sekali-kali padamu sesuatu yang terlebih banyak daripada memeliharakan lidahmu. Maknanya yang paling payah memanglah nak jaga lidah. Ya, ramai ahli-ahli ibadat yang boleh melakukan amal ibadat tapi tidak mampu menjaga lidah. Sedikit saja sebenarnya orang boleh jaga lidah. Maknanya hatta orang alim pun tidak boleh jaga lidah. Orang alim sendiri pun kadang-kadang mengeluarkan perkataan fitnah. Orang alim sendiri pun kadang-kadang mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh merosakkan hati manusia. Jadi nak beritahu Allah Ta'ala tunjuk satu-satu yang ada dalam hati orang ni melalui lidah sebenarnya. Melalui lidah. Kadang-kadang dari segi percakapan kita sudah tahu dia. Maknanya macam mana keadaan dia dan sebagainya.
Lalu dia kata, sesuatu yang terlebih banyak daripada memelihara lidahmu, dan tiada sesuatu yang terlebih terkaya daripada sejahtera dari engkau. Maka inilah yang lidah. Mana yang lebih selamat, ada yang lebih selamat akan hati kamu. Dati itu hatilah. Akan hati kamu ialah lidah. Maknanya inilah. Hanya Nabi Yusuf mengatakan bahawa orang itu tidak dapat jaga lidah kerana tidak jaga kerana dia tidak menumpukan kepada penjagaan lidah. Dia menumpukan kepada penjagaan ibadah. Penjagaan ibadah. Jadi hari ini begitulah kita banyak menumpukan kepada penjagaan ibadah. Kita menumpukan. Kalau orang tak sembahyang, balik pandangan kita. Oh, kita tengok orang tak sembahyang. Oh, pemain. Maknanya orang tak sembahyang ni orang yang sudah rosak, orang pasif, macam-macam kita pandang. Tapi kita tidak memandang pula orang yang sembahyang itu yang tidak menjaga lidah. Jadi kadang-kadang orang itu dia tidak menumpukan kepada ibadat lidah. Ibadat pada lidah tak tumpu. Sebab tu nak menjaga lidah ini dia baik. Sebab tu dia suruh banyak berzikir. Jaga kita banyak berzikir. Bila kita banyak berzikir, akhir sekali bila hati kita dah ingat kepada Allah, maka dengan sendirinya kita tidak mahu lagi bercakap yang buruk. Tidak dengan sendirinya. Sebab tu lidah ini memang dia suruh kita banyak berzikir. Sebut nama Allah, sebut nama Allah. Kalau tak mau sebut nama Allah, sebut nama kekasih Allah, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya. Jadi dalam keadaan macam tu, kalau kita tidak gunakan lidah kita pada jalan yang baik, ataupun kita tidak menumpukan kepada penjagaan lidah, maka ibadat yang kita buat selama ini tidak akan memberi kesan kepada kita. Sebab itu kita tengok ibadat memang banyak orang jaga ibadat sembahyang, jaga. Tetapi lepas daripada melakukan amal ibadat, masih lagi tidak mampu menjaganya. Baik, hari ini kita tumpu kepada ibadat lidah. Apa ibadat lidah? Maka kita cek hari ini. Banyak mana kita membaca Al-Quran hari ini? Banyak mana? Pagi tadi kita buka tak Al-Quran? Mananya? Banyak mana kita membaca Al-Quran? Selama ini, banyak mana kita sebut La ilaha illallah? Adakah kita sebut 100 kali sehari? Adakah tu kita sebut 1000 kali sehari? Kadang-kadang kita sudah sembahyang, tapi berat ni nak berzikir pun berat. Nak berzikir pun berat, nak menyebut nama Allah Ta'ala pun berat. Jadi sebenarnya sebab apa ni? Sebab penumpuan kita kepada ibadat lidah ni kita tak jaga. Kita tak buat ibadat lidah. Kita menggunakan ibadat badaniah, ibadat badan seperti bangun, duduk, sembahyang. Ada bangun, ada duduk, kita sembahyang. Alhamdulillah. Maknanya lepas tu kita buat ibadat-ibadat. Kalau zakat wajib, kita keluarkan zakat yang wajib. Kalau ada apa, kita buat yang lain. Tetapi mana ibadat lidah kita? Jadi oleh kerana tidak menumpukan kepada ibadat lidah, hanya menumpukan kepada ibadat badaniah ataupun jasadiah, akhir sekali orang-orang ahli ibadat yang sudah kita tengok dia ni ahli ibadat, sembahyang tak tinggal, lidah tak dapat jaga. Tidak dapat jaga lagi. Maknanya. Jadi kita boleh tengok. Maknanya jaga lidah. Kalau orang ni dapat jaga lidah, walaupun tak alim pun tak apa. Bukan mesti alim orang tu alim akan dapat jaga lidah, belum tentu. Kita ni baca kitab Arab pun tak pandai, baca kitab pun tidak pandai, maknanya tapi kita dapat jaga lidah. Ini lebih baik daripada orang alim pandai baca kitab, tengok rumah dia kitab banyak, tengok banyak kitab. Kalau orang tanya saya kata perhiasan ni rumah saya. Buat comel. Buat comel. Nanti kalau pergi ustaz tak ada kitab kena buat kalau ada kitab. Itulah. Maknanya. Jadi kalau boleh jaga lidah. Kalau boleh jaga lidah, sebab tu kita minta pada Allah, ya Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita, biar kita gunakan lidah kita, biar kita buat berzikir pada Allah. Sebut nama Allah Ta'ala banyak-banyak, insya-Allah. Jadi bila kita dah banyak hari-hari daripada kita bangun pagi sampai kita tidur balik, kalau kita hitung banyak mana kita cakap agama. Banyak mana perkara-perkara. Pengalaman saya bergaul dengan orang, minta maaf banyak. Kadang-kadang payah nak jumpa orang cakap agama. Payah nak jumpa orang yang cakap agama. Kita dulu tengok orang ni suka kereta. Dia cakap bab kereta dulu. Kereta dulu nampak kacau. Lepas tu kita tarik bab agama balik. Slow balik. Slow balik. Maknanya begitulah. Kalau kita duduk rumah kita cakap dengan suami lah contoh. Bang, kita packing rumah. Oh, mangat lah tu.
Kita bagi rumah nak. Oh dah kita bagi rumah begini. Kita dah oleh ni dapur kita kena pasal ni siling teratur kita kena letak sini. Orang lain tak pakai tak sini gini, pakai sini kapur, atau sini kapur. Kalau boleh sini kapur kita nak bunga-bunga apa kita kau bunga-bunga lah kita boga. Akhir kali kita kata rumah kita buat comel-comel pun kita tinggal, baik kita bagi rumah kita yang satu lagi. Rumah mana? Kau rumah dalam kubur. Tidur dah. Cakap orang buat rumah dalam kubur. Baik kita buat amal ibadah, baik kita buat ngantuk mata lah, nanti dua. Jadi hati jadi berat. Jadi berat sebenarnya lidah kita ini. Maka dikata di sini, gunakanlah lidah kita ini pada jalan yang diridai oleh Allah. Maka saya menyeru pada diri saya, pesan diri saya ini sebenarnya yang pertama kena banyak berzikir kepada Allah dan mengingati Nabi dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau boleh kena pastikan diri kita sentiasa membaca Al-Quran tiap-tiap hari, dan kalau nak bercakap, cakaplah perkara yang baik-baik. Cakap perkara baik-baik, cakap banyak pun tak apa. Kerana semakin banyak kita cakap perkara yang baik, semakin banyak pahala. Tapi kalau kita tidak mampu bercakap yang baik-baik dengan sebab mungkin kita tidak ada ilmu ataupun kita takut kita tersalah, lebih baik kita diam. Dan kalau kita mendengar orang-orang bercakap perkara yang baik, jangan kita menambahkannya. Lebih baik kita menasihati dia. Tapi kalau kita tidak mampu menasihati dia, lebih baik kita larilah supaya kita tidak terlibat daripada apa yang mereka lakukan. Maka jagalah lidah. Nabi mengatakan dalam satu hadis mengatakan bahawa ini hadis Nabi, pertama banyak hadis Nabi mengatakan dua yang orang tidak dapat jaga. Yang pertama mulut, yang kedua kemaluan. Dua ni yang tidak dapat jaga, yang menyebabkan seseorang itu dicampakkan ke dalam api neraka. Maka kita cubalah jaga-jaga lidah kita agar Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita, dan moga-moga kita ini terselamat daripada terhumban ke dalam api neraka. Dan sebenarnya memang layak kita menangis setiap hari. Sebab apa? Hak lepas-lepas umur kita hari ni berapa? 30 lebih sebagai contoh. Hak lepas-lepas yang kita start daripada balik sampai ke umur kita sekarang ni, kalau kita hitung terlalu banyak kita cakap yang sia-sia. Maknanya maka marilah kita muhasabah diri kita dan jagalah lidah kita dan juga mata kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rudna anna nafi'an wa dhikna fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't
despair and never lose hope. 'Cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ooh, ya Allah, guide my steps, don't let me go astray.